Kita semua pijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Malaysia ni telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara turut terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan membeli produk tempatan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk 322.5 bilion belanjawan yang telah dibentang tu. Jadi di peringkat dasar pun sudah diluluskan di Parlimen adalah belanjawan yang begitu besar sekali. Tak pernah sejarah Malaysia kita ada belanjawan yang sebegitu besar. Kita memerlukan dia sebegitu besar itu sebab adalah untuk kita menangani masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi kebanyakan dalam COVID-19 ini memerlukan suntikan dana kepada ekonomi kita. Jadi kalau kita melihat banyak juga program dalam tu. Jadi program ni dia termasuk dalam perbelanjaan mengurus, bukan semuanya dalam belanjawan. Sebab itu kalau kita belanjawan pembangunan. Sebab itu kalau kita melihat seolah-olah untuk belanjawan pembangunan ni tak banyak, tak besar rupanya, 69 bilion saja nampaknya ya. Jadi selebihan itu 200 lebih itu adalah untuk mengurus. Akan tetapi ditambah pula program-program yang diperlukan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Jadi di situ juga ada 17 bilion adalah semata-mata ataupun spesifik khas untuk COVID-19. Malah ada yang menyatakan, belah pihak pembangkang pun menyatakan sepatutnya lebih besar. Sebab rakyat memerlukan bantuan dari rakyat, bukan sekadar rakyat biasa, lebih-lebih lagi mereka yang berniaga. Supaya perniagaan tidak tutup, dan bila perniagaan tidak tutup, sudah seharusnya apabila perniagaan ini diteruskan, pekerjaan tidak hilang. Jadi orang tidak kehilangan kerja. Jadi ini banyak membantu. Dan juga suntikan kepada untuk tujuan memulihkan ekonomi. Sebab itu di Kementerian KPD NHP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna kami ini diberi 20 juta ringgit untuk kempen beli barangan Malaysia. Kata kita merancangkan sektor peruncitan, kita nak juga pembeli-pembeli ini, pengguna-pengguna ini tumpu kepada membeli barang buatan Malaysia. Jadi kalau kita tumpu kepada barangan Malaysia, sudah tentulah perniagaan syarikat-syarikat dapat kita jaminkan kelangsungan aktiviti ekonomi mereka. Untuk kita 1.151 bilion. Nombor satunya adalah peningkatan daripada tahun 2020 ini yang dibentangkan 2019. Pada masa itu tiada masalah COVID-19. Ya. Jadi apabila untuk dibentang baru-baru ini untuk tahun 2021 nanti ada peningkatan, bagi saya itu sepatutnya begitulah. Jadi untuk tahun depan, untuk kita meneruskan usaha-usaha kita membantu peniaga-peniaga dan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana, dan juga di sektor peruncitan dan pengedaran. Jadi kami banyak program yang terangkum dalam bajet yang diagihkan kepada KPD NHP untuk tahun 2021 nanti. Jadi yang besar daripada itu kita alu-alukan, dan berterima kasih kepada Kementerian Kewangan sebab permohonan kami ya sebelum bajet ini dibentang dulu berbulan-bulan sudah kementerian membuat banyak libat urus bersama industri, pemain-pemain industri
peringkat kecil, sederhana dan juga yang syarikat besar juga yang terlibat dalam domestic trade ini. Jadi kita buat libat urus bersama mereka yang buat perniagaan online business kata atas talian. Kita buat libat urus, berjumpa, dapat pandangan daripada mereka, maklum balas daripada mereka, sektor franchise dan juga kedai-kedai runcit yang biasa, hypermarket, pasar raya besar, mall, hampir ke seluruh domestic trade ini ataupun perdagangan dalam negeri pemain tu, kita telah jumpa dan mendapat pandangan daripada mereka dan kita mengetahui apa mereka perlu menentukan ataupun sekurang-kurangnya menjadikan kelangsungan perniagaan mereka dalam beberapa bulan ini, tahun 2020 ini, dan untuk tahun 2021 nanti lebih ke depan, sebab kita tak tahu bila kita dapat menangani masalah COVID-19 ni ke tahap yang boleh kita katakan yakin dengan masalah ni tidak lagi mengganggu ataupun menggugat ekonomi kita. Franchise ini dilihat sebagai sesuatu yang mungkin selama ini walaupun pernah ataupun sudah wujud, tapi mungkin belum lagi nampak sekali sebagai peluang dan bidang di mana seseorang itu boleh menceburi diri dalam bidang perniagaan. Dia berlainan daripada kedai-kedai yang biasa tu sebab dia ada sistem dia. Jadi apabila kami memohon dana 8.8 juta ringgit tu, kita bahagikan kepada dua lah. Jadi 5 juta tu adalah untuk pembangunan, ya. Sebab 3.8 tu program yang sedia ada kita langsung teruskan, ya. Membimbing dan membantu yang sedia ada. Tapi 5 juta baru ini kita ada program baru di mana kita akan perkenalkan, akan laksanakan program untuk kita menggalakkan lebih ramai tampil ke depan, jumpa dengan kami bagaimana nak masuk menceburi diri dalam bidang ini dan kita akan beri bantuan kepada mereka. Kita ada skim pembiayaan franchise mampu milik dan mikro. Mikro dan mampu milik. Mampu milik ada besar sikit, mikro kecil. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kita secara biasa kita selalu dengar jenama-jenama yang terkemuka. Kalau KFC lah, McDonald lah, dia dah terlalu tinggi lah tahapnya, nilainya terlalu besar, jangka lebih juta dah. Jadi luar daripada kemampuan orang biasa kita. Jadi kalau nak menceburi di dalam itu sudah mungkin tak dapat lah, terlalu mahal dan sebagainya. Jadi kita cari jenama yang bagus tapi masih murah. Itu pun sekarang kebanyakan dia 300,000, 400,000. Lagi juga tidak dapat, kebanyakan ramai orang kita tak mampulah nak mendapatkannya membayar duit dana sebanyak itu untuk mendapat jadi franchisee, ya. Jadi kita ada dana ini untuk nombor satu, kita boleh matching grant one to one. Sekiranya RM1 dia keluar, kita bagi dia RM1. Kalau RM100,000 dia keluar, kita mungkin kita boleh bagi dia RM100,000. Ya, matching grant dari satu tahap. Mungkin RM150,000 kita boleh bagi, ya. Dia ada juga micro credit, sehingga kan kita cari mana yang hanya RM50,000. Kita boleh beri dia outright grant pun mungkin. Kalau perlu kita boleh bagi. Sebab kita nak ramai yang menceburi di dalam bidang ini dan kita dapat nak mewujudkan lebih ramai usahawan sebagai peniaga lah
entrepreneur development yang perlu kita bagikan peluang kepada mereka kat sana. Ada yang terjejas, kehilangan kerja, tapi mungkin dia nak memikirkan beralih kepada bidang ini, itu yang kita galakkan. Ada yang sudah ada perniagaan selama ini, secara perniagaan biasa tradisi, terjejas oleh COVID-19, mungkin beralih kepada bidang franchise ini. Jadi semua kita galakkan. Lebih lagi, kita ingin juga membantu graduan-graduan yang setiap tahun keluar dari IPTS, IPTA, ramai sekali, beribu orang. Jadi mungkin mereka ni kita galakkan untuk menceburi diri dalam bidang perniagaan, dan mungkin franchise ini adalah untuk mereka, ya. Sebab ekosistem franchise ini sudah sedia ada. Jadi ini kita nak bantu. Sebanyak 40 juta digerakkan bagi program penyeragaman harga di Sabah, Sarawak dan Labuan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang turut sensitif terhadap keperluan menstabilkan harga barangan keperluan, khususnya di pekan kecil dan pedalaman, dan juga untuk Sarawak, Sabah dan Labuan. Program yang disebut program penyeragaman harga adalah spesifik, khusus. Iaitu penyeragaman harga barang-barang terpilih lah, untuk kesemua yang untuk Sarawak, Sabah dan Labuan menikmatinya. Kalau tidak ada program ini, sudah tentulah barang-barang ini jauh mahal di Sabah, di Labuan dan di Sarawak berbanding dengan di Semenanjung. Dia bukan kepada hanya barang makanan saja, barangan lain juga. Sebab logistik, pengangkutan, itu nombor satu lah yang buat perbezaan tu. Nombor dua, ada juga dasar di negeri itu tadi. Macam mungkin di Sarawak dan Sabah, dia ada program untuk melindungi industri mereka sendiri. Dia buat dasar local first, maknanya keluaran di Sarawak, keluaran di Sabah, dia nak pengguna sana beli sana dulu, untuk nak menjaminkan kelangsungan peniaga-peniaga ataupun industri mereka di sana. Jadi kalau begitu mahal, sebab kalau diimport, dibawa dari Semenanjung ke sana memang murah. Sebab apa? Di sini kilang-kilangnya lebih besar, economy of scale dan sebagainya. Kita ada satu lagi yang lebih besar peruntukan. Tahun 2020 ini, bajet yang dibentang 2019 adalah 150 juta. Tapi yang baru-baru diluluskan baru-baru ini, untuk tahun 2021, program dikatakan community drumming ataupun penghantaran barangan keperluan dan community drumming. Jadi program ini diberi peningkatan 50 juta ringgit tahun 2021 nanti. Pihak kami di KPD NHCP ini melihat ada keperluan untuk kita menambahkan kawasan-kawasan baharu ataupun zon-zon baru dirangkum dalam program ini. Sebab mereka ini terjejas juga, penduduk-penduduk tempat-tempat baharu ini. Kita telah menambahkan 34 kawasan baru, dan dalam kawasan itu ada berapa-berapa buah zon. Dia macam sebuah kawasan di Kapit. Dia ada anak-anak sungai. Anak-anak sungai itu ramai orang duduk kat sana di rumah-rumah panjang. Itu zon 1, zon 2, zon 3 dalam kawasan satu kawasan daerah kecil macam tu. Yang sebab itu kawasan dia 34 kawasan baru, zon dia lebih 100 zon lah dalam kawasan baru tu, yang dimasukkan dalam yang sedia ada ni di pulau-pulau dekat perairan Sabah dan juga di Semenanjung, termasuk Pulau Dang. Jangan kita ingat Pulau Dang ini tempat mewah, tempat orang peranginan, holiday dan sebagainya. Jangan lupa
Ha? Mereka yang duduk kat sana, mereka ni berpendapatan rendah juga. Mereka memerlukan bantuan. Dalam program ini, penghantaran harga dan drumming ni, kita ada 7 macam barangan lah. Barangan makanan macam gula, garam, minyak masak, beras dan sebagainya. Bersama juga LPG, tong gas memasak tu. Itu penting juga. Dan minyak lah, minyak enjin, minyak motor dan sebagainya, ya. Macam di pedalaman Sarawak, ya, kalau kita memerlukan motor enjin outboard yang air kita guna di anak-anak sungai jauh di luar bandar. Jadi bagaimana nak mendapatkan untuk kegunaan mereka di kampung-kampung rumah panjang yang jauh tu? Mereka paksa membeli di pekan. Jadi sekarang dengan ada program penghantaran barangan itu dan juga community drumming, sebab itu dia kata drumming, drum, dalam drum. Jadi semua ini dihantar kepada outlet ataupun pos-pos ataupun tempat pengedaran di pedalaman. Itu tanggungan kerajaan. Untuk tepung gandum tahun 2020 ini 40 juta. Tahun 2021 pun 40 juta. Kita buat kajian, tak perlu tambah. Sama juga kalau memang ada keperluan nanti, sebab tu barang makanan, keperluan kita boleh mohon. Jadi apa erti kata penstabilan harga ni tadi? Kalau tak ada subsidi daripada kerajaan, tak ada bantuan keuangan yang sebanyak itu tadi, minyak masak menggunakan 400 juta ini untuk menstabilkan harga 1 kilogram, 1 kg untuk kegunaan yang misalnya berpendapatan rendah ini. Kaedah dia, minyak ini dikeluar daripada refinery dan jadi minyak olin. Jadi dari kilang dia dibuat dalam pembungkusan. Sebab itu dia kata repacking. Jadi pembungkusan, kalau kita nak membeli yang murah, yang ada bantuan daripada kerajaan, yang ada subsidi ini, kita beli 1 kg dalam plastik tu. Itu memang untuk yang ada subsidi, murah. Saya ingat di pasaran 1 kg RM2.5 atau RM2.70. Di situ saja, ya. Jadi kalau tak ada subsidi, 1 kilogram ni lebih RM3. Jadi banyaklah bezanya, hampir RM1. Jadi bukan semua yang kita beli ada subsidi, tak. Sesiapa memerlukan bantuan kerajaan, menggunakan subsidi itu, bantuan kewangan tu, belilah yang pack 1 kilo pack plastik tu. Harga ini kita stabilkan, kita tetapkan harga yang murah untuk mereka yang berpendapatan rendah. Itu maknanya penstabilan. Tak kira lah kalau nak beli di Sabah, di Sarawak ataupun di Semenanjung ini, memang 1 kilogram yang bersubsidi harga yang sama. Yang tepung, kajian kita, pengalaman selama ini memang secara biasalah, semuanya dia memang ada bantuan dengan 40 juta itu. Jadi dia tak macam minyak masak lah. Tepung tu tepung lah, beli. Di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ini, kita ada beberapa agensi. Satu agensi yang penting adalah SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pendaftaran syarikat-syarikat lah. Dan juga kita ada yang kita kata MCC, itu Malaysian Competition Commission, yang melarang monopoli dan kartel dan sebagainya. Ya, ini dua yang penting. Kita perkenalkan 8 inisiatif sudah, ya, daripada SSM untuk membantu komuniti perniagaan.
Ada daripadanya adalah ialah kita ikut moratorium, tak perlu bayar dalam masa yang tertentu, seperti mana yang juga kita seiring dengan MOF lah, Ministry of Finance dan kerajaan buat moratorium. Itu satu. Dua, dalam itu kita bagi juga ruang dan peluang mereka tangguh pembayaran ataupun ada terus dikecualikan bayaran fee, bayaran compound, apabila ada bersalah dan sebagainya, dikecualikan ataupun ditangguhkan dan sebagainya untuk meringankan beban yang akibat daripada COVID-19 kepada peniaga-peniaga ataupun komuniti peniaga ni. Minggu lepas kami buat satu lagi rundingan, dan kali ini bukan hanya daripada SSM, malah daripada kementerian, penguatkuasa, franchise, online business, jualan langsung, semua ini kita lihat. Dan kita dapati 29 langkah ataupun yang akan kita laksanakan untuk membantu komuniti peniaga ini dari sekarang ke depan, untuk lebih lagi dalam tahun 2021 nanti. Ya, jadi banyaklah kita buat untuk membantu mereka. Yang really yang betul-betul sekarang hangat diperbincangkan adalah bagaimana membantu mereka yang membeli kenderaan secara hire purchase. Sebab yang itu ada complicated sikit kalau saya boleh katakan begitu, sebab dia akta ada dengan kita, tapi PBT pun ada. Dan Kementerian KPKT, itu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan juga bersama kementerian yang lain, kami dah setuju untuk berjanji untuk bagaimana nak mencari penyelesaian, membantu mereka ini, meringankan beban mereka ini. Kami akan bermesyuarat bersama nak mencari bagaimana menyelesaikan, sebab isu ini adalah merangkumi beberapa buah kementerian ini. Ia tak jelas masalah ini adalah hanya kepada satu kementerian sahaja. So we are getting down on everything yang boleh dikatakan jadi masalah kepada komuniti peniaga. Kita akan dapat mencari penyelesaian. Selagi saya menerajui kementerian ini, dibantu oleh timbalan saya yang berhormat Datuk Rosso bin Wahid dan juga KSU Datuk Seri Hasnul Zamzam dan timbalan-timbalan dan kesemua. Kami di sini sebagai satu pasukan, kita nak KPD dan NGP ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haluan Pengguna ini, sebagai satu kementerian atau agensi untuk kita ni terbuka, open door policy. Maknanya kita memudahkan sesiapa sahaja di luar sana, pengguna, orang biasa pengguna dan juga orang berniaga, sebab kita ada domestic trade. Datanglah ke sini, jumpalah kami. Jangan risau, ada masalah jumpa kami. Apa kami boleh buat, kami akan bantu. Ya, apa kami tak boleh buat di peringkat kami akan bantu bagaimana nak cari mana pihak boleh membantu anda. Kami bukan sekadar regulator, ataupun yang menjalankan peraturan ataupun untuk mengawal selia saja. Tak. We are facilitator. Kita ini memudahkan cara bagaimana kita boleh membantu komuniti peniaga dan juga pengguna. OKU pun baru-baru ini kita ternampak dalam media yang meluahkan perasaan bagaimana walaupun kecil dia jual nasi lemak saja, tapi dia ingin nak mendaftarkan perniagaan dengan SSM to formalize. Kalau dia tidak dalam sistem, nanti dia terlepas daripada bantuan social safety net, implementasi kaedah-kaedah bantuan kepada peniaga-peniaga. Kementerian ini akan tengok, no matter how small, kata orang, kita akan lakukan juga. Kalaulah sesuatu itu boleh memberi manfaat kepada yang
kita nak bantu. I am a minister of KPDNHP not only for Sarawak. I'm for Malaysia. Of course lah, if Sarawak need some attention, memang I will definitely sama juga dengan negeri-negeri lain. Nombor satu. Nombor dua, saya kata I will not just to reinvent the wheel. Makna saya bukan taksub nak sebab kita ni parti lain, kerajaan lain nak tukar yang apa sedia ada oleh kerajaan terdahulu, jadi semata-mata nak menukar saja begitu. No, kita teruskan apa yang baik, kita teruskan. Itulah kami buat. Ya, memang ada yang kita teruskan daripada kerajaan terdahulu. Kita cari juga ruang dan peluang untuk membuat penambahbaikan. Itulah yang kami buat sekarang. Apatah lagi kita didesakkan COVID-19 ini untuk kita buat sedemikian. Jadi saya berharaplah as long as I'm in this ministry, I will try my best to play our role as KPDNHP to assist and also to help the business community to develop further. We know that is good for the country, as that is part of the economic well-being of Malaysia and Malaysian. Yeah. To the pengguna, of course, we will always protect them from unscrupulous trading or unscrupulous business people. At the same time, we also try to educate them so that we can empower them, supaya mereka mengetahui akan hak mereka. Kebanyakan mereka tertipu kerana mereka tak tahu apa hak mereka. Kita ada akta-akta, we have acts, undang-undang. Kita akan jalankan dengan tegas. Kita tak agak-agak. Kalau ada kesalahan daripada mereka yang meniaga, kita akan memang kita siasat dululah. Lepas tu apabila kita dapati bersalah, kita kenakan mereka apa yang sepatutnya, compound ke ataupun denda ke, sebab kita ada akta. So semua ini kita akan tegakkan.